Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini saya akan memberi satu perkongsian mengenai 17 Ramadan. 17 Ramadan ni ramai ketahui bahawa peristiwa 17 Ramadan ni ialah peristiwa nuzul Quran, di mana peristiwa Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama daripada malaikat Jibril di Gua Hira. Okey, tapi tahukah anda bahawa birthday nuzul Quran ni dia berkongsi juga birthday dengan peristiwa lain, peristiwa besar bagi umat Islam, iaitu peristiwa Perang Badar, di mana Perang Badar ini berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah bersamaan dengan 13 Mac 624 Masihi. Okey, so perkongsian saya pada hari ini lebih kepada apa peristiwa unik dalam Perang Badar. Sebelum kita menyusuri peristiwa-peristiwa unik ni, saya akan explain secara umum dulu sedikit kronologi mengenai peristiwa Perang Badar ni. Perang Badar ni dia bermula apabila Nabi Muhammad dia dapat tahu yang Abu Sufyan dia sedang berdagang, iaitu dia berdagang daripada Mekah ke Syam, lepas tu nanti dia akan balik dari Syam ke Mekah. So bila Nabi Muhammad tahu Abu Sufyan ni dia bawa barang dagangan yang sangat-sangat banyak, Nabi Muhammad pun bagi cadang dekat para sahabat untuk kita halang Abu Sufyan. Semenjak daripada peristiwa hijrah, umat Islam sering ditindas, umat Islam sering dirampas harta-harta mereka. Jadi bila Abu Sufyan dia bawa barang dagangan yang terlampau banyak, Nabi Muhammad pun dicadang untuk kita tuntut baliklah harta-harta umat Islam. Para sahabat pun setuju apa semua. Diorang pun dapatlah kumpulkan jumlah orang umat Islam 313 orang umat Islam untuk kita halanglah perjalanan Abu Sufyan tu. Nak jadikan cerita, Abu Sufyan ni dia dapat tahu yang ada umat Islam sedang menantinya di Badar. So Abu Sufyan hantar utusan ke pihak Quraisy dekat Mekah tu untuk lindungi dia daripada diperangkap oleh Nabi Muhammad dan umat Islam lah. Bila pihak Quraisy dapat tahu perancangan umat Islam ni, diorang pun prepare lah sebanyak-banyak mana mungkin tentera-tentera mereka, sebanyak mana mungkin kuda, sebanyak mana mungkin unta, dan diorang tunggu dekat Badar juga. Lepas pada tu umat Islam pun dapat tahulah, oh rupanya tentera Quraisy pula persiapkan ketenteraannya. Nabi Muhammad pun disyura, dipanggil wakil kaum Muhajirin, kaum Ansar untuk nilah bincang. Diorang okey tak untuk kita berperang ni kan? Okey tak? Lepas tu pihak Muhajirin dan Ansar ni pun bersetuju untuk berperang. Okey, so maka berlakulah peristiwa Perang Badar ni. Okey, so saya akan terus kepada mendalami apakah peristiwa-peristiwa menarik dalam Perang Badar ni. Unit yang pertama, kalau kita boleh fikir bagaimanakah Abu Sufyan dia boleh tahu yang Nabi Muhammad sedang tunggu dia dekat Badar. Ni kebijaksanaan Abu Sufyan yang boleh kita kagumi. Lepas tu kita boleh lihat juga macam mana Abu Sufyan dia boleh melepaskan diri daripada diperangkap oleh umat Islam. Cara dia, Abu Sufyan ni sifat dia seorang yang sangat teliti. Jadi bila dia dapat dengar yang umat Islam sedang menanti dia di Badar, apa yang Abu Sufyan buat, dia nak sahihkan apa yang dia dengar tu. Dia pergi dekat Badar, dia tengok ada banyak tahi unta. Jadi dia pun kais lah tahi unta tu kan. Dia korek-korek, dia jumpa tamar. Dan tamar tu adalah tamar yang memang ada dekat Madinah. Tahulah dia bahawa dia sedang diintip, sedang diperhatikan oleh umat Islam. Sebab tu lah dia minta pertolongan lah untuk lindungi dia. Lepas tu kita boleh tahu juga macam mana Abu Sufyan cuba untuk melepaskan diri daripada diperangkap oleh Nabi Muhammad kat Badar ni. So Abu Sufyan dia buat alternatif lain. Dia pergi ikut jalan lain. Dia tak ikut jalan kat Badar, dia ikut jalan lain. Bijaknya Abu Sufyan ni. Unit yang kedua, kita boleh lihat kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam Perang Badar ni. Sebenarnya kita boleh lihat tentera Quraisy dia persiapkan tentera-tentera dia kan. Nabi Muhammad dia nak tahulah berapa jumlah tentera-tentera Quraisy ni. So Nabi Muhammad pun pergilah intip dengan Abu Bakar pergi dekat Badar tu. Kebetulan ada dua orang budak dekat Bukit Badar tu. Nabi Muhammad pun tanyalah, kau tahu tak tentang keadaan tentera Quraisy dan tentera umat Islam? Lepas tu budak tu kata dia tahu. Lepas tu Nabi tanya lagi, tahu tak jumlah tentera Quraisy? Dia orang kata dia orang tak tahu. Lepas tu Nabi pun tanya, kau tahu tak berapa banyak yang disembelih oleh tentera Quraisy setiap hari? Lepas tu budak tu pun cakap 9 hingga ke 10 ekor unta. So jumlah sembelihan ni je Nabi Muhammad tahu dah. Rupa-rupanya
sebenarnya jumlah tentera Quraisy adalah sebanyak 900 hingga 1000 orang. So nampak tak bijaknya Nabi Muhammad tu kan. Unik yang seterusnya, tahukah anda sebenarnya kan segala pengurusan selepas peperangan semuanya kita ketahui selepas berlakunya perang Badar ni, daripada aspek cara nak uruskan para syuhada, cara nak uruskan tawanan perang. Okay, so kisah menarik di sini, bila nak uruskan tawanan perang, Nabi Muhammad ditanya dekat para sahabat, macam mana kita nak uruskan tawanan-tawanan perang ni kan. Lepas tu Abu Bakar dia pun bagi idea, apa kata kalau kita minta wang pampasan sahaja daripada tawanan perang ni. Lepas tu yang Umar pula dia kata dia tak setuju. Umar kata kita bunuh sahaja tawanan perang ni. So Nabi Muhammad diterima pandangan Abu Bakar. Tapi tak lama lepas tu, 2-3 hari lepas pada perang Badar tu, datang wahyu menyampaikan berita gembira kepada Umar bahawa idea Umar untuk membunuh tawanan perang tu diterima oleh Allah. Hebat sungguh sebenarnya sahabat-sahabat Nabi ni, hebat sungguh. Umar Al-Khattab sampaikan dia punya idea tu disetujui oleh Allah berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Anfal ayat 67 hingga 68. Unik lain dalam peristiwa perang Badar yang mungkin ramai yang tak tahu, iaitu mengenai kisah mimpi Atikah binti Abdul Muttalib, di mana beliau mimpi yang Mekah akan dilanda musibah. Selain itu ada juga kisah salah seorang daripada tawanan perang Nabi Muhammad ni, ternyata rupa-rupanya ada salah seorang daripada tawanan perang tu adalah menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu suami kepada Zainab, anak Nabi Muhammad. Zainab dia datang jumpa Nabi, datang menghadap ayah dia untuk tuntut suami dia. Zainab dia bagi seutas rantai kepada Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi menangis. Tangisnya Nabi tu bukan sebab salah seorang daripada tawanan perang tu ada menantu dia, tidak, tapi disebabkan oleh rantai itu. Sebenarnya rantai yang Zainab bagi kat Nabi Muhammad tu, itu adalah hadiah perkahwinan yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada Zainab sebagai hadiah pernikahan Zainab. So menangisnya Nabi sebab apa tahu? Sebab rindu.